Jadi para penonton yang dihormati sekalian, selepas itu di penghujung ya akhir hayat Dajjal ini, maka Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan bantuan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, khususnya membantu Imamul Mahdi. Ya, kerana ketika itu dalam kemuncak penghujung akhir hayat Dajjal ini, Dajjal telah mengepung kaum muslimin di Baitul Maqdis. Dajjal telah mengepung kaum muslimin di Baitul Maqdis. Ketika itulah datang bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Seperti yang telah kita sebutkan, katakan dalam Al-Quran bahawa Nabi Isa alaihissalam telah diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit kedua, supaya beliau selamat dari kepungan orang-orang Yahudi yang mahu membunuh beliau. Orang-orang Yahudi marah kepada Nabi Isa alaihissalam kerana beliau banyak menegur penyelewengan umat Yahudi yang telah merubah-rubah kitab Taurat yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Selain dari itu, mereka juga menuduh bahawa Nabi Isa alaihissalam adalah anak haram yang lahir dari perzinahan Siti Maryam dengan seorang lelaki Bani Israel. Subhanallah. Sudah tentu tuduhan Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam dan ibunya Siti Maryam ini adalah tidak benar sama sekali, batil. Kerana Nabi Isa alaihissalam adalah lahir daripada rancangan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah dan kudrat Allah dan kuasa Allah. Dan kemarahan mereka terhadap teguran yang dibuat oleh Nabi Isa alaihissalam dan rasa dendam, iri hati terhadap beberapa mukjizat yang telah dianugerahkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka sama juga halnya dengan golongan Kristian yang mengatakan Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah Ta'ala yang diizinkan Allah tinggal beberapa waktu di atas muka bumi ini. Lalu apabila sampai waktunya, Allah Ta'ala mengangkat semula anaknya itu ke atas langit. Ini pendapat agama Kristian lah. Golongan ini juga tidak benar, Golongan agama Kristian mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam itu adalah anak Tuhan dan kemudian sampai masa Allah angkat ke langit. Ini adalah tidak benar sama sekali, tertolak, tertolak sama sekali, dan bukan pahaman kita, pahaman agama kita, agama Islam. Jadi yang benar dalam hal ini hanyalah umat Islam yang mengatakan bahawa kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah dari kesan tiupan Jibril alaihissalam terhadap Siti Maryam. Ini ditulis dalam Al-Quran surah Maryam, ditulis dalam Al-Quran surah Maryam ayat 16 dan 36. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam adalah seorang hamba Allah dan Rasulnya yang kemudian dikepung oleh Yahudi, dan setelah beliau diserupakan dengan salah seorang daripada mereka, maka orang inilah yang disalib itu. Nabi Isa alaihissalam telah diserupakan dengan seorang Yahudi yang mengepungnya, lalu Yahudi itu ditangkap dan disembelih. Menurut pendapat Ibnu Katsir, Yahuda atau Yahuza atau nama lainnya Judas Iskariot dalam Islam, Judas Iskariot telah dianggap sebagai pengkhianat kepada Nabi Allah Isa. Islam juga menegaskan bahawa Yudas yang sebenarnya disalib dan bukannya Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat Allah Ta'ala ke atas langit dan umur beliau ketika itu hanyalah 32 tahun sahaja. Jadi beliau belum mati, cuma hanya diangkat oleh Allah Ta'ala ke atas langit, dan nanti beliau akan turun semula ke bumi dalam umur ketika diangkat dahulu, yaitu 32 tahun, dan beliau akan hidup pula selepas diturunkan
nanti selama 40 tahun. Keterangan ini ada tertulis dalam surah An-Nisa ayat 156 dan 159 dan surah Az-Zukhruf ayat 61. Subhanallah. Ya. Maka pahaman kita sebagai orang Islam mengatakan bahawa Nabi Allah Isa alaihissalam itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Dia bukan anak Tuhan. Na'udzubillah min zalik. Siapa-siapa di kalangan orang Islam mengatakan Nabi Isa alaihissalam ini anak Tuhan, maka confirm 100% dia boleh jatuh kufur, ya, kerana telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Kita ikut pahaman agama kita, ya, yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya, ya, kemudian sahabat-sahabat, kemudian turun kepada tabi'in, kemudian pada tabi'in, kemudian terus kepada ulama-ulama yang muktabar, dan tertulis dalam kitab para ulama bahawa Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang hamba Allah dan Rasul Allah, ya. Inilah Nabi Isa alaihissalam yang akan turun di akhir zaman membantu Imam Mahdi. Dan ini, cerita ini tentang keturunan Nabi Isa alaihissalam ke bumi ini adalah hadis yang sahih, bahkan sampai riwayat mutawatir, maknanya banyak diriwayatkan oleh hadis-hadis Nabi, ya, yang sahih, menunjukkan kedatangannya pasti benar. Cuma persoalannya bila wallahu alam, Allahu alam, hanya Allah sahaja yang mengetahui. Tetapi kita sebagai umat di akhir zaman hanya tahu melalui tanda-tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya sahaja. Kemudian setelah umat Islam bermunajat, ya, bermunajat memohon bantuan dari Allah SWT kerana telah dikepung, ya, telah dikepung oleh Dajjal dan tentera-tenteranya di kalangan orang-orang Yahudi. Dalam hadis, ya, dalam hadis mengatakan, فبينما هو كذلك إذ بعث الله مسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين محرورتين واضعا كفيه على أجنحة الملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح nafasihi illa mata. Rawahul Muslim. Artinya, kemudian Allah mengirim Isa ibnu Maryam alaihissalam turun di Menara Putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus di Syam, Syria. Beliau menggunakan dua pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap dua malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, maka seolah-olah menitiskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhlah titisan-titisan itu bagai manik-manik mutiara. Tidak seorang kafir pun yang mencium nafas Nabi Isa, melainkan akan mati, padahal nafasnya sejauh mata memandang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Menurut sebahagian para ulama, Nabi Isa alaihissalam turun di Baitul Maqdis, bukan di Damaskus di Syria. Bahawa Nabi Isa alaihissalam akan turun di Baitul Maqdis, bukan di Damaskus. Walau bagaimanapun, Imam Al-Barzanji telah menghimpunkan kedua-dua riwayat ini dengan menyebutkan bahawa permulaan turunnya Nabi Isa alaihissalam adalah di Damaskus setelah zuhur, Damaskus ataupun Damsyik, ya, setelah zuhur. Kemudian beliau pergi ke Baitul Maqdis dan menemui Imam Mahdi ketika sedang sembahyang subuh pada pagi hari yang kedua. Mendengar satu seruan suci dari atas langit yang mengatakan, telah tiba pertolongan Allah Ta'ala untuk kamu. Seruan ini dengan jelas dapat didengar oleh sekalian tentera dan pengikut Imam Mahdi, sehingga apabila masuk waktu sembahyang subuh dan setelah selesai azan, sembahyang sunat dan iqamah, Imam Mahdi pun maju ke hadapan untuk menjadi imam. Baru saja Imam Mahdi selesai mengucapkan takbiratul ihram, ya,
takbiratul Allahu Akbar, tiba-tiba kedengaran suara salah seorang di antara makmum yang berkata, silakanlah maju ke depan wahai Ruhullah. Ruhullah ini itu gelaran Nabi Isa alaihissalam. Apabila Imam Mahdi mendengar perkataan ini, ia dengan segera mundur ke belakang untuk mempersilakan Nabi Isa alaihissalam menjadi imam. Lalu Nabi Isa alaihissalam meletakkan tangannya, ya, di antara dua belikat Imam Mahdi, sambil berkata, teruslah engkau jadi imam kerana sembahyang ini telah diikamakan untuk engkau menjadi imam. Lalu Imam Mahdi pun menyelesaikan sembahyang subuh itu dengan sempurna. Ini disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah sembahyang subuh ini, berlakulah penyerahan kuasa dari Imam Mahdi kepada Nabi Isa alaihissalam seperti apa yang disebutkan dalam kitab, tertulis dalam kitab Al-Qaulul Muqtasar, muka surat 52, ya. Disebut dalam kitab, ya. Hashimi yadfa'ul khilafah ila Isa bin Maryam. Maknanya di antara sifat Imam Mahdi itu ialah beliau seorang Hashimi, ini keturunan Bani Hashim, yang akan menyerahkan khilafah, yakni kekuasaan, kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian setelah itu Nabi Isa alaihissalam pun mengajak tentera Imam Mahdi untuk menyerang Dajjal. Apabila Dajjal melihat Nabi Isa alaihissalam, maka hilanglah segala kekuatan dan kesaktiannya. Bergegar, ya, tubuh Dajjal itu. Luluhlah ataupun larutlah Dajjal seperti luluhnya atau larutnya garam di dalam air. Subhanallah. Coba lihat tuan-tuan, kalau kita letak garam dalam air, perlahan-lahan garam itu akan larut, ya, bersama-sama dengan air. Begitu keadaan Dajjal ketika melihat Nabi Isa alaihissalam. Maka maksud yang hilang kekuasaan itu adalah hilang kekuatan, hilang kehebatannya, kerana Dajjal sendiri tahu bahawa Nabi Isa bin Maryam ialah orang yang akan membunuhnya. Tahu Dajjal ni siapa membunuhnya. Di dalam kitab Al-Isya'ah, Imam Al-Barzani ada menyebutkan bahawa Dajjal walaupun ia telah mengetahui bahawa ia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, namun ia sempat juga membuat helah untuk menipu Nabi Isa alaihissalam. Tetapi helanya itu telah diketahui oleh Nabi Isa alaihissalam dan tidak bererti lagi. Kemudian dalam kitab Imam Al-Barzani juga menyebutkan bahawa ketika Dajjal mula melihat Nabi Isa alaihissalam pada pagi hari itu, ia cepat-cepat berkata kepada tenteranya, "Aqimus shalah," ya. Subhanallah, pandai Dajjal yang bohong. Ketika dia melihat Nabi Isa alaihissalam selepas subuh tu, ketika melihat tu, terus Dajjal berkata kepada semua pengikutnya, tenteranya, "Aqimus shalah." Apa makna aqimus shalah? Dirikanlah sembahyang. Bila pula dia nak sembahyang? Sembahyang siapa? Sembahyang orang Islam maksudnya. Dirikanlah sembahyang, aqimus shalah. Pandai liciknya Dajjal menipu, tetapi Nabi SAW telah mengetahui helah dan tipu daya Dajjal ini. Laknatullah alaihi. Kata ulama, apa maksud Dajjal tadi aqimus shalah? Iaitu kata Dajjal, bila dia melihat Nabi SAW, Dajjal ini memang penipu kan? Penipu besar, pendusta besar, pembohong besar. Apa dia kata bila dia melihat Nabi Isa AS? Dia kata, "Wahai kaumku, mari cepat ikamah untuk kita dapat bersembahyang berjemaah bersama dengan Nabi Isa AS." Lalu Dajjal berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Nabi Allah Isa, telah diikamatkan sembahyang untuk kita salat berjemaah." Ya, telah diikamatkan untuk kita salat berjemaah, kata kata Dajjal pada Nabi Isa AS. Subhanallah, jahatnya, pintarnya Dajjal ni. Sebab dengan perkataan itu seolah-olah macam Dajjal ni menunjukkan iltizamnya dengan ibadah sembahyang, supaya Nabi Isa AS menyangka bahawa ia bukan Dajjal yang dicari-cari oleh Nabi Isa. Sebenarnya ialah Dajjal ini sangat lemah sekali.
dan menunjukkan atas kebodohannya sendiri tentang waktu ibadah sembahyang itu sendiri. Sembahyang apa yang mau dikerjakan? Sembahyang fardu mana yang mau dikerjakan setelah berakhirnya salat subuh? Ya, sembahyang apa diikamahkan setelah berakhirnya sembahyang subuh? Sembahyang fardu mana? Maka menunjukkan kebodohan dan kejahilan Dajjal ini. Maka Nabi Isa AS telah mengenali Dajjal, mengikuti dan tahu sifat-sifat yang telah Allah beritahu kepadanya. Dia seorang Nabi, ya, Allah telah memberitahu padanya tentang ciri-ciri dan sifat-sifat Dajjal ini. Sebab itu Nabi SAW tidak dapat ditipu, ya, dan tidak dapat diragu-ragukan oleh Dajjal laknatullah ini. Kemudian Nabi Isa berkata, wahai musuh Allah, Nabi Isa berkata kepada dia, wahai musuh Allah, engkau telah mengatakan bahawa engkau adalah Tuhan alam semesta ini, maka engkau hendak sembah siapa lagi dalam sembahyangmu? Nampak? Nabi Isa kata, kan Dajjal itu mengaku Tuhan alam semesta. Jadi kalau dia Tuhan, dia nak sembah siapa? Bodoh dan bohongnya Dajjal. Dajjal mengaku Tuhan, kata Nabi Isa, wahai musuh Allah, engkau telah mengaku Tuhan alam semesta. Jadi kalau engkau sudah Tuhan, siapa lagi kau nak sembah? Takkan Tuhan sembah Tuhan? Logikkah Tuhan sembah Tuhan? Bodoh dan jahilnya serta penipu dan pendusta besar Dajjal ini. Kemudian Nabi SAW berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menentukan bahawa Aku kata Nabi Isa, akan membunuh engkau dengan satu tikaman yang tidak mungkin engkau terlepas daripadanya, dan tidak mungkin engkau terlebih dahulu membunuh. Itu kata-kata Nabi SAW yang tegas. Maka ketika itulah Dajjal cuba melarikan diri, namun usahanya itu sia-sia sahaja. Ya, maka ia ditikam oleh Nabi SAW dengan sebilah lembing yang tajam yang dibawa turun dari langit. Lembing itu akan mengenai ulu hati Dajjal yang menjadikannya terus tersungkur mati ketika itu juga. Tuhan apa itu? Mati ketika itu juga. Seandainya Nabi Isa AS tidak membunuhnya dengan lembing itu, Dajjal juga pasti akan mati kerana takut melihat Nabi Isa AS. Maka Dajjal akan luluh dan semua anggota badannya meleleh jatuh ke tanah kerana sangat takutnya apabila ia berhadapan dengan Nabi Isa AS. Nabi Isa AS ni, napasnya sahaja pun, napas Nabi Isa AS menakutkan orang Yahudi, dan sebahagiannya mati kerana terhidu napas Nabi Isa AS. Kuatnya mukjizat Nabi Isa AS. Tempat Nabi Isa AS membunuh Dajjal ini adalah satu tempat yang bernama Babulud. Satu tempat yang bernama Babulud. Di mana Babulud itu, tuan-tuan? Yaitu dekat dengan Baitul Maqdis. Setelah berlalu 3 jam dari terbitnya matahari, maka di hari itu semua orang-orang Yahudi akan dibunuh. Begitu juga orang-orang Nasrani, kecuali yang masuk Islam dari kalangan mereka, maka ia akan selamat dari pembunuhan. Selain dari dibunuh, orang-orang kafir tidak dapat menghirup ataupun tidak dapat menghidup napas Nabi Isa AS ini, seperti mana saya sebut tadi. Apabila mereka terhidu bekas udara napas Nabi Isa AS, maka mereka akan mati seketika itu juga. Subhanallah, hebatnya Nabi Isa AS dengan izin Allah, mukjizat yang dibawa Nabi Isa. Bila bekas-bekas napas, ya, Nabi Isa AS terhidu oleh orang Yahudi, maka orang Yahudi akan mati ketika itu juga. Hal ini disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, hadis yang sahih yang berbunyi, fala yahillu likafirin yajidu rihan nafsihi ila mata wa nafsuhu yantahi haitsu yantahi tarafu. Rawahul Muslim. Yang maksudnya,
orang kafir tidak dapat menghirup angin dari hembusan nafas Isa alaihissalam. Orang kafir tidak dapat menghirup angin dari hembusan nafas Nabi Isa alaihissalam. Kalau dia terhirup maka ia akan mati. Sedangkan nafas Nabi Isa alaihissalam dapat dirasakan sejauh mata beliau memandang. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nafas Nabi Isa alaihissalam ini dapat dirasakan sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Subhanallah, tuan-tuan, hebatnya ya. Nafas Nabi Isa alaihissalam ini dapat dipandang sejauh mata memandang. Jaraknya itu. Jadi siapa-siapa si orang Yahudi yang berada di sekitar itu maka akan mati seketika itu juga bila terhidu nafas Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah, ya, maha suci Allah, maha kuasanya Allah yang menjadikan makhluknya. Maka untunglah orang yang bertaubat dari kalangan ahli kitab Yahudi dan Nasrani, karena mereka bertaubat masih sempat lagi, selagi Allah terima dan selagi matahari belum terbit dari barat. Apalagi yang perlu dipertahankan oleh orang-orang Nasrani yang mengaku sebagai pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Isa alaihissalam sendiri, ia akan mematahkan seluruh salib dan mengajak mereka kepada agama yang sebenarnya, itu agama Islam. Apalagi yang mereka nak cakapkan? Yang mereka mengatakan dulu bahawa Nabi Isa alaihissalam ni anak Tuhan. Tetapi bila Nabi Isa alaihissalam bangkit, diturunkan oleh Allah SWT, Nabi Isa alaihissalam memperbetulkan kesilapan orang-orang Nasrani ini, yaitu orang-orang Kristian ini mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Maka Nabi Isa akan datang nanti memperbetulkan akidah mereka, ya, bahkan mematahkan salib-salib. Jadi bila Nabi Isa alaihissalam memperbetulkan, maka apalagi yang nak dikatakan oleh orang Nasrani di kalangan orang Kristian ini tentang Nabi Isa alaihissalam, yang mana mereka sembah konon-konon Nabi Isa Tuhan, yang sebenarnya Nabi Isa bukan Tuhan, tapi hanyalah hamba Allah yang Allah utus sebagai Rasul. Maka beruntunglah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang bertobat dan beriman pada Nabi Isa dengan menganuti agama Islam yang sebenar-benarnya. Ini Tuhan disebut dalam hadis yang sahih dan juga dalam kitab-kitab karangan para ulama-ulama yang muktabar yang ditafsir berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka ketika Nabi Isa alaihissalam melanjutkan dakwanya, ya, untuk menyampaikan risalah yang benar ini, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Isa alaihissalam melalui hadis diceritakan, dalam hadis diceritakan, ya, maka Nabi Isa alaihissalam akan menjadi raja yang adil dan pemimpin yang lurus, kemudian mematahkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah dan meninggalkan zakat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka Nabi Isa akan menjadi pemimpin yang adil setelah menerima penyerahan kuasa dari Imam Mahdi, dan beliau akan menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan membawa syariat baru, ya. Nabi Isa bukan membawa syariat baru, tapi dia mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Isa alaihissalam juga akan mematahkan salib dan mendustakan orang-orang Kristian yang mengatakan bahawa beliau itu anak Tuhan yang telah disalib oleh orang-orang Yahudi. Maka Nabi Isa akan menceritakan yang hak, yang benar-benar, dan meruntuhkan yang batil. Kemudian seterusnya Nabi SAW juga membunuh khinzir atau babi, untuk lebih menunjukkan bahawa binatang khinzir itu adalah haram dalam syariat Nabi Isa sendiri pun. Kerana ada sebahagian dari orang-orang Kristian yang menganggap halal dengan khinzir, dan mereka mendakwa itu adalah ajaran Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa alaihissalam sendiri pun mengharamkan khinzir, dan dari itu jelaslah pembohongan orang-orang Kristian ini. Seterusnya Nabi Isa alaihissalam juga akan menghentikan sistem jizyah, kerana sudah tidak ada lagi orang kafir yang tinggal dalam negara Islam yang akan dipimpin oleh Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi atau Nasrani akan mati kerana mencium nafas Nabi Isa, atau mereka akan dibunuh, ataupun mereka akan masuk Islam. Bermakna tuan-tuan, jizyah ni apa? Jizyah ni macam cukai, ya. Cukai
cukai orang bukan Islam yang tinggal di negara Islam, maka diberi cukai berbentuk jizyah. Tapi ketika itu Nabi Isa alaihissalam menghentikan sistem jizyah ini karena sudah tidak ada orang yang tidak beriman kepada Allah ketika itu. Orang-orang Yahudi, kalau mereka tidak bertobat, orang-orang Kristen kalau mereka tidak bertobat, maka mereka akan mati bila menghidu nafas Nabi Isa alaihissalam. Tetapi yang bertobat dan masuk Islam, alhamdulillah, syukur kepada Allah, dan mereka akan selamat. Dan seterusnya, Nabi Isa alaihissalam juga akan menghentikan sistem zakat. Sistem zakat, ya. Kerana pada waktu itu sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Semua orang kaya, tuan-tuan, cukup segala keperluan hidup. Semua orang akan hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Apalagi perlu pada zakat. Zakat ini diwujudkan ketika ada orang miskin, ada orang susah, ada orang menderita, ya, kesusahan hidup, makan minum tak cukup, tempat tinggal tiada, payah. Tapi ketika zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Imam Mahdi memerintah Islam, maka umat Islam ketika itu Allah Subhanahu wa taala seperti mana dalam Al-Quran sebut, "Lau anna ahlal qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh," kata Allah. Jika penduduk-penduduk itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan turunkan berkat dari pintu langit dan bumi. Maka ketika itu semua beriman, semua bertakwa, maka Allah turunkan berkat dari pintu langit dan bumi. Akhirnya tanam-tanaman hidup subur, binatang-binatang ternakan hidup membiak dengan baik. Bahkan diceritakan ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan keamanan telah berlaku, diceritakan dalam kitab bahawa anjing, serigala dan kambing boleh berkawan, tidak bergaduh. Ya, kanak-kanak kecil bermain-main dengan ular, kedung yang berbisa. Nah, bagaimana tu? Amalnya waktu itu hinggakan ular, kedung itu tidak mematuk bayi itu, kanak-kanak itu. Dan amalnya ketika itu, barakah ketika itu, hinggakan serigala tidak memakan kambing, bahkan menjadi kawan permainannya. Begitu juga binatang-binatang yang buas, singa, harimau tidak akan menerkam dan memakan lembu dan binatang-binatang yang lain. Subhanallah, amalnya ketika itu. Wanita-wanita yang mengerjakan haji, ya, berjalan seorang diri, tidak perlu ada teman-teman yang mengiringinya, selamat, ya, tidak ada pencurian, tidak dirogol dan tidak dibunuh dan sebagainya. Amannya ketika itu, subhanallah. Kayanya orang ketika itu hinggakan datanglah seorang laki-laki, ya, ingin bersedekah kepada orang lain. Dia kata, "Wahai saudara, ini sedekahku. Minta maaflah saudara, karena aku pun banyak lagi harta di rumahku yang aku ingin sedekahkan kepada orang, tapi tidak tahu siapa yang aku nak sedekahkan." Sehingga kan ada ditulis dalam kitab, membawalah seorang ini sebakul emas untuk disedekahkan kepada jirannya, tapi jirannya tidak menerimanya kerana di rumah jiran itu ada lagi 2 bakul emas. Subhanallah, kayanya orang ketika itu. Orang yang bersedekah emas, tuan-tuan, 1 bakul pun tidak diterima. Kalau sekarang jangankan 1 bakul, 1 keping ataupun 1 cincin emas pun kalau nak sedekahkan, berebut orang untuk mengambilnya. Tapi ketika itu aman, tuan-tuan. Inilah zaman nubuwah. Seterusnya zaman kegemilangan, ya. Fasa-fasa Islam kembali bangkit. Fasa-fasa Islam kembali, ya, memerintah aman dunia ini. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang aman makmur dan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Zaman inilah, di zaman pemerintahan Imam Mahdi Nabi Isa alaihissalam. Subhanallah, tuan-tuan. Ya. Kita ambil iktibar daripada kisah ini, renung kisah ini, dan ini adalah kisah benar, ya. Apa yang diceritakan tadi itu adalah kisah benar, bukan cerita dongeng, bukan cerita rekayasa, bukan cerita rekaan, bukan hikayat-hikayat malim deman, bukan, tetapi adalah cerita benar yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadis-hadis itu mutawatir, hadis yang sahih menceritakan tentang akhir zaman. Saya rasa cukup, dan sekiranya kita pada kali ini membincangkan soal ini, soal kedatangan Nabi Isa alaihissalam sebagai tanda besar kiamat yang ke-10. Tanda-tanda besar kiamat yang 10, bukan ke-10. Di antara tanda-tanda besar kiamat yang 10, ya,
Turunnya Nabi Isa AS bukan tanda kiamat ke-10, tetapi adalah di antara tanda-tanda kiamat besar yang 10 di antaranya. Ini kita akan lalui. Kalau kita panjang umur, insya Allah kita akan dapat lalui. Bila masanya itu Ustaz, wallahu alam, tidak ada siapapun yang tahu, ya. Bila kedatangan Dajjal, bila kedatangan Imam Mahdi, bila kedatangan Nabi Isa AS, tidak ada seorang pun yang tahu, melainkan kita cuma dapat tahu melalui tanda-tanda kedatangannya berdasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian ditafsirkan oleh para ulama yang muktabar, ya. Cukup setakat itu. Yang benar itu datang daripada Allah SWT. Yang salah dan silap itu tentulah datang daripada kelemahan hawa nafsu sendiri. Saya mohon ampun dan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.